Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Maka putus saat ni mulai dia panggil internet tu dia panggil rosak. Maka ni kita cuba mari semula. Kalau gitu minta orang yang masuk dapat bakat share dan insya-Allah. Baik. Jadi kita raya pada awal tadi, benda yang kedua yang kita akan bercara pada hari ini, iaitu benda-benda yang wakwi wakwi kita ni selamat daripada api neraka. Saudara semua, ialah ad-du'a. Doa. Maka doa ni sebagaimana kita royak pada awal tadi, besarnya, pentingnya dalam hidup kita sebagai orang beriman. Maka kita ni hamba Tuhan yang sangat pakir, penuh dengan kelemahan. Dengan makna kita tak akan dapat benda-benda yang kita nak dengan diri kita sendiri, dan kita tak akan selamat daripada benda yang kita lari-lari dengan diri kita sendiri. Tidak. Bahkan kita akan dapat sebelah lebih baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan selamat daripada benda yang tak baik juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara semua, kalau gitu sebagaimana kita royak pada awal tadi, semua benda yang berlaku atas dunia ni, daripada halus sekali sampai kepada besar sekali, semua tu tak berlaku melainkan dengan kehendak Allah. Benda yang kehendak Tuhan kehendak sajalah yang berlakunya, dan jika Tuhan tak kehendak, tak akan berlaku sama sekali. Subhanallah. Apa dah jadi ni? La haula wala quwwata illa billah. Saudara semua cuba komen sikit. Apa ni? Putus pula kerana. Putus-putus saja ni. Subhanallah. Baik, tak apalah, kita langsung pergi. Maka ada tu cuba komen sikit. Putus atau tidak ke, duk boleh dengar apa ketik. Baik. Maka daripada benda ni tak akan berlaku melainkan dengan kehendak Allah. Kalau gitu, mana-mana benda hak Tuhan kehendak, hak tu sahajalah yang akan berlaku, dan Tuhan tak kehendak tak akan berlaku. Jadi benda, jikalau kita ni hebat secara mana sekalipun, jikalau kita cerdik secara mana sekalipun, jikalau kita anak tangan ramai sekalipun, kita tak akan dapat jikalau kehendak kita tak sama dengan kehendak Allah. Tetapi jikalau kita penuh dengan kekurangan, tetapi jikalau kehendak kita betul kehendak Allah, mesti berlaku. Sebab tu kita nak kepada benda dan nak lari kepada benda, supaya dapat hajat-hajat kita kena bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kena bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan yang paling baik sekali nak wi Tuhan tu bagi benda-benda yang kita nak, dan nak wi Tuhan tu tolak benda-benda yang kita duk lari-lari, supaya dapat benda tu semua, tak lain tak tidak saudara semua, dengan kita melazimi pintu Allah. Malaikat dengan kita ni duduk di pintu Allah dengan doa, sentiasa berdoa kepada Allah sama-sama. Itulah benda yang paling baik sekali. Bagi kita dapat semua benda yang kita hajat, dan kita selamat daripada semua benda yang kita lari-lari. Saudara semua.
Lebih-lebih lagi masa sekarang ni kita duduk ada dalam bulan Ramadan. Allahu Akbar. Ramadan bulan yang Tuhan terima doa. Jadi yang sebenar pun hajat kita ni tak habis-habis. Walau ambillah orang yang pakai sekali, siapa kepada orang yang paling kaya sekali, nah, semua tu ada hajat belaka. Tapi berbeza daripada orang ke orang. Orang ni ada hajat ni, lepas tu bukan sebab tu banyak pula hajat dia. Sama ada hajat bersangkut paut dengan bak ke dunia dan juga hajat yang bersangkut paut dengan akhirat. Butung berjaya, bahagia ataupun celaka. Tapi hajat kita tak habis-habis. Habis hari, esok ada hajat lain pula. Ada hajat setiap hari kita ada hajat. Bahkan Tuhan kata antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia semua, kamu ni sepanjang masa berhajat kepada Allah. Kita nak makan berhajat kepada Allah. Kita nak minum berhajat kepada Allah. Kita nak pergi situ, nak pergi sini berhajat kepada Allah. Nah, kita nak tidur menyerah berhajat kepada Allah. Kita nak bangun tidur berhajat kepada Allah. Kita nak waktu nak ni semua berhajat kepada Allah. Bahkan hidup kita pun, hidup nyawa setiap hari ni berhajat kepada Allah. Kita makan dah berhajat kepada Allah untuk kisah. Lepas pada kisah berhajat pula kepada Allah supaya keluar benda tu. Dia tak keluar gapo nak jadi. Sebab tu orang yang tak kecing tak berak. Nah, jika lagi hospital baru pergi dah. Sebab apa? Koma dah akan dia. Bahaya. Sebab tu nak mengeluarkan benda tu berhajat kepada Allah. Saudara semua. Dan kita nak dapat benda-benda yang kita nak berhajat kepada Allah. Dan nak tolak benda yang tak baik berhajat kepada Allah. Kalau gitu semua benda kita berhajat kepada Allah sokmo Allah. Sebab tu supaya dapat benda tu kita kena doa. Saudara semua. Hari ni apa hajat kita? Hajat kita nawi anak kita baik. Nawi anak kita selamat. Nawi diri kita selamat. Nawi kita sembuh daripada penyakit. Nawi menega kita ni dia panggil apa baik. Nawi menambah rezeki. Nawi bahagia rumah tangga. Nawi Tuhan akak bala ni masa Covid sekarang. Nawi Tuhan siapa cinta-cinta kita masa depan. Nawi Tuhan jaga keselamatan rumah tangga kita, keluarga kita, wai-wai kita, kapan tempat kita. Nawi umur panjang. Nawi rajin ibadat. Nawi dia panggil apa jauh daripada maksiat. Nak dapat kebun daripada kebun syurga apabila turun oleh kubur nanti. Nak selamat daripada hara-hara susah payah semua ketika bangkit di padang mahsyar. Nak masuk syurga Allah dan selamat daripada api neraka. Jadi hajat banyak tak habis-habis. Maka ambil tahu saudara semua, saudari pun sama. Nah, kita tak akan dapat semua benda tu melainkan dengan Allah. Dan kita tak selamat daripada benda yang takut-takut melainkan dengan Allah. Sebab tu kita berhajat kepada doa setiap masa. Sebab yang boleh menunaikan hajat kita, yang kita nak dan yang kita nak lari-lari, tak ada yang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka alhamdulillah Tuhan ni buka pintu, buka peluang nak terima doa kita setiap masa. Tidak ada masa Tuhan kata masa ni tak terima ni. Tak ada. Tak ada. Ikut kita doa apa yang mana Tuhan nak terima semua. Tapi walau begitu pun dia ada pula masa lebih. Masa lebih. Masa Tuhan nak terima pisik daripada masa yang lain. Walaupun masa biasa tu Tuhan nak terima dah,
Ikut kita doa. Tuhan kata apa? Ud'uni astajib lakum. Doalah, minta daripada aku ni. Aku nak terima doa kamu. Wahai hamba aku, wahai anak-anak Adam. Nah, itu pada masa peketik tuapai biasa. Tetapi daripada masa ke masa, tempat ke tempat, ada pula tempat yang lebih. Sekiranya jika kita doa di situ, okat Tuhan terima lebih banyak daripada yang lain dan cepat terima daripada tempat yang lain. Misal kata doa di depan Kaabah, doa dalam Hijr Ismail lekok tu, doa di pada Arafah, ya. Jadi tempat-tempat lagu tu Tuhan cepat terima lebih daripada tempat yang lain. Doa dalam masjid. Nah, dan masa ketika belum waktu subuh, ketika hujan turun, ketika sakit demam, nah, ketika kita berasa panggil sebab. Jadi masa ke masa tu hewi. Maka daripada masa yang lebih, yang Tuhan mudah terima, bahkan Tuhan tak tolak doa hamba-Nya, ialah ketika masa Ramadan, ketika kita puasa. Sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, salasu da'awatin la turad. 3 doa daripada 3 golongan manusia Tuhan tak tolak. Doa siapa tu? 3 orang ni siapa tu? Yang pertama, da'watus shaim. Mula-mula sudah doa orang puasa. Allah. Saudara semua, nah, kita kasih tak ke diri kita sendiri? Jawabnya kasih. Kita kasih tak ke suami kita? Kasih. Kasih tak ke isteri kita? Kasih. Kasih tak kepada ibu bapa kita? Kasih. Kasih tak kepada anak kita? Kasih. Kasih tak kepada adik-beradik kita? Kasih. Kasih tak kepada wara kita? Kasih. Jiran-jiran kapal tempat kita? Kasih. Kalau gitu, doalah. Apa hajat kita? Doakan. Apa hajat anak kita? Kita nak biar lagu mana? Apa harapan kita nak mereka jadi? Doakan. Doa tak mesti bahasa Arab. Doa tak mesti doa hak Nabi doa. Bahkan doa dengan perasaan kita, dengan bahasa Jawi kita ni lah. Apa kita nak, apa kita rasa, doa dan manja dengan Tuhan. Saudara semua, Allahu Akbar. Doakan. Saudara semua. Dengan doa ni lah, saudara semua. Satu lagi, jadi saya penuh yakin lah. Walaupun tak 1%, tapi persen 99. Orang yang ada iman, sama ada minta dengar ya. Tak kira dengan siapa pun. Dengan tu imam di rumah, dengan ustaz dekat rumah. Orang mengajar di masjid, orang mengajar di babo tu babo ni, di pondok tu di pondok ni. Dengan orang duk ucapan nasihat, duk ceramah dalam Facebook. Nah, babo tu babo ni, ustaz tu ustaz ni. Nah, jadi kita yang dengar ni, selepas daripada kita dengar sikit sebanyak daripada kelebihan amalan tu, kelebihan amalan ni, kelebihan buat tu, kelebihan buat ni. Nah, buat tu selamat daripada tu, buat tu selamat daripada ni. Nah, jika kita dengar, lepas dengar tu, ia tumbuhlah dari jiwa kita sikit sebanyak. Ia tumbuhlah dari jiwa kita sikit sebanyak, berasa nak kepada kelebihan tu. Berasa nak selamat daripada benda jahat tu. Nah, berasa nak wiyari lagu tu dengan anak kita. Berasa nak wiyari lagu ni dengan diri kita. Kita nak. Aduh, kelebihan semaya, berasa nak semaya. Aduh, kelebihan sedekah, berasa nak sedekah. Aduh, kelebihan zikir, berasa nak berzikir. Aduh, kelebihan tahajud, berasa nak tahajud. Allah, kelebihan terawih, berasa nak terawih. Allah, kelebihan puasa, berasa nak puasa. Allah, kelebihan orang baca Quran, berasa nak baca Quran. Allah, kelebihan orang berzikir daripada subuh sampai naik matahari semai 2 rakaat. Berasa nak. Nah, orang yang iman ada yang nak pada benda tu. Tapi kadang-kadang tak boleh buat. Tak jadi nak buat. Ada benda duk terlekat, tak boleh nak buat. Allah. Benda ni berlaku dengan setiap orang.
Dengan saya berlaku, dengan saudara berlaku, dengan saudari berlaku, dengan bapa-bapa berlaku, dengan ibu-ibu berlaku, dengan adik-adik berlaku, dengan abang-abang berlaku. Berlaku saudara semua. Kalau gitu, jalan yang paling baik sekali supaya kita boleh buat benda-benda kita nak buat tu. Nah, jalannya doa. Jalannya doa, jalannya doa saudara semua. Doa dulu dengan Allah. Doa dulu. Buat lepas tu dia Tuhan terima, dia boleh buat sendiri. Tuhan akan buka diri. Waktu kita boleh buat benda tu saudara semua. Nah, lepas tu sebab itulah doa ni penting. Doa ni penting. Nah, tu. Kalau gitu, doa ni senjata orang beriman. Allah. Senjata orang beriman untuk dapat benda yang dia nak dan untuk selamat daripada benda yang dia takut-takut. Sama ada masa sekarang, masa depan, dunia ni dan di akhirat. Semua senjata orang beriman doa. Maka saya kuasa nak doa, saudara kuasa nak doa, saudari kuasa nak doa, para ibu kuasa nak doa, para kuasa nak doa. Sebab tu gunakan. Lebih-lebih lagi masa ni, masa Ramadan. Nah, doakan. Nah, tu saudara semua. Lebih-lebih lagi doa apa tu? Doa yang kita duk lari-lari daripada dia. Doa supaya kita selamat daripada api neraka. Allahu Akbar. Kena minta banyak dalam bulan ni. Sebab doa orang puasa Tuhan terima. Sebab doa orang puasa Tuhan terima. Sebab doa orang puasa Tuhan tak tolak. Sebab tu masa kita puasa banyak doa. Masa tak semaya pun doa. Lepas semaya pun doa. Nah, pagi pun doa, tengah hari pun doa, petang ketika buka puasa pun doa. Nah, membanyakkan doa dalam masa kita puasa. Nah, kerana dengan doa ni lah kita boleh kelih natijah lepas daripada bulan puasa. Benda kita nak tu gapo? Nak rezeki murah, doa Allah ning. Nak anak kita berjuruh, doa Allah ning. Doa nak kita selamat, doa Allah ning. Nah, nak kita sembuh daripada penyakit, doa Allah ning. Doakan. Nah, masa istimewa Tuhan bagi kita. Seolah-olah Tuhan panggil kita masuk dalam rumah ya, maka hei hamba-Ku nak gapo minta? Lagu tu dah Ramadan. Ramadan lagu tu dah. Nah, seolah Tuhan panggil hamba dia masuk dalam rumah. Nah, dia kata hei hamba-Ku, ni, aku pilih kamu masuk mari dan aku nak wi hajat-hajat kamu. Nak gapo minta? Ini Ramadan. Nah, sebab tu kita membanyakkanlah doa dalam bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi saudara semua, doa wis selamat daripada api neraka. Nah, ketika kita buka puasa, doakan. Ya Allah, lepas daripada kita puji Allah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, lepas tu minta dengan bahasa Jawi kita. Ya Allah, merdekalah saya dan isteri saya dan suami saya, anak-anak saya, ibu dan bapa saya, adik-beradik saya, waris saya dan orang Islam semua ya Allah. Bebaskanlah kami semua ya Allah. Selamatkanlah kami semua ya Allah daripada api neraka Engkau ya Allah. Sebab kami tak kuasa kami tak tahan nak diseksakan ya Allah. Selamatkanlah kami semua ya Allah. Ni doa. Dan benar hak kita kena doa bersama, kita kena ruang palang pada hari ni. Saya doa, saudara doa, saudari doa. Adik-adik doa, abang-abang doa, para ibu doa, para bapa doa. Orang yang dengar hari ni pakak-pakak berdoa belaka dan siapa belaka. Doa apa tu? Doa wi Tuhan akak bala Covid derah-derah. Dan wi Tuhan hapus Covid derah-derah daripada dunia ni. Saudara semua. Maka dengan kita serotak pakak-pakak doa ni dah jadi palang yang sangat-sangat kuat. Yang waktu Tuhan tu siaplah kepada kita. Waktu Tuhan tu berasa nak akak balon daripada kita. Nah, bukan kata munglah aku tak ada mu doa. Tak. Semua doa ada harga belaka. Dengan putus tilik daripada orang ni, orang baik, orang berjuru, orang ni orang kurang berjuru. Tak kira, minta doa. Bahkan doa orang yang buah-buah berjuru ni hendak menang. Tuhan suka menang. Saudara semua. Baik. Kalau gitu, kita semua ni pakai doa. Hajat kita hak peribadi mintakan. Hajat anak kita mintakan. Hajat keluarga kita mintakan. Dan jangan lupa hajat masyarakat. Hajat orang panggil pemasyarakat kita. We jadi baik, we Tuhan akadlah benda-benda tak baik, menghapuskan mabuk kaya, menghapuskan zina, menghancurkanlah bala kelahi.
Saya bakallah kasih sayang. Dia panggil saya pakai benda-benda yang baik, kasih mesra. Kembalikanlah orang Islam kepada agama, memenuhkanlah masjid ketika semaya. Tu suka tolong orang. Tu dekat bala yang jahat-jahat yang tak baik semua. Doakan saudara semua. Maka dengan kita berdoa ni lah insya-Allah daripada masa ke masa Tuhan terima dah. Nanti masa Tuhan akan. Saudara semua, dan satu benda saya minta benar-benar, minta daripada hati, minta sungguh-sungguh. Tapi saya orang dengar tak banyak. Tadi ramai dah tadi. Kakak 780 orang tadi, tapi saya putus. Ada kakak sikit, internet beragai maka putus. Lepas tu kita baru live semula. Sebab tu kita pakai cek supaya benda ni sampai kepada sebanyak mungkin daripada orang Islam. Sebab benda hak saya nak royak ni sangat-sangat baik. Benda hak saya nak royak ni saudara semua berhajat. Dan tak saudara dengar, saudara cirak akan terima kasih ke saya. Sebab benda ni benda baik sungguh-sungguh. Lepas tu kita cek supaya wisapa kepada sebanyak mungkin daripada orang Islam kita. Saudara semua, apa benda ni? Jadi saya tidak syak, tidak sok sikit mahbub, yakin 100%. Walaupun saya tak boleh kelih hakikat yang sebenar dalam hati-hati saudara, hati-hati saudari, tak boleh kelih. Saya tak tahu benda gaib. Maka benda dalam hati ni benda gaib. Tak tahu, tapi tak apalah. Saya kata yakin 100%. Apa? Saya yakin sepenuh-penuh kata kita semua ni, lelaki perempuan, tua muda tak kira, kita kasih belaka. Saya belaka kepada ibu kita dan bapa kita. Cerak. Tidak ada anak, malaikat dia kasih kepada ibu dia, malaikat dia kasih kepada bapa dia. Tidak ada anak, lelaki ke perempuan ke tak kira, malaikat dia sayang, dia kanak baik kepada ibu dan bapa dia. Saudara semua, sebab tu saya seru diri saya sendiri dan seru saudara-saudari, para ibu, para bapa, marilah buat benda ni. Walaupun benda ni bukan kali pertama yang saya berkecek. Saya sapa boleh hadir di beberapa tempat yang saya pergi ceramah. Tapi boleh hadir dalam ni ada orang yang tak pernah dengar benda ni. Apa benda ni saudara semua? Dan sangkut apa dengan doa yang kita dah berkecek hari ni? Benda ni ialah saudara semua hadis daripada Nabi SAW. Nabi kata, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya seorang akan diangkat peringkat dalam syurga. Diangkat peringkat dalam syurga. Sepengkat ke sepengkat, sepengkat ke sepengkat. Maka orang yang kena angkat dalam syurga tu, ia berasa tak puas hati. Bukan ia tak setuju, bukan ia tak gembira, bukan ia tak seronok, ia gembira. Tapi ia nak tahu timah-tipai, nak tahu pucuk sebab apa dia diangkat. Sebab apa? Sebab manusia semua ia tahu kata apa dia buat. Saya tahu kata apa saya buat. Daripada benar baik, daripada tak baik, saya tahu. Dan juga saudara-saudari semua tahu kata apa yang kita lakukan. Dan kita tahu kata dosa kita banyak mana, pahala kita banyak mana. Kita tahu. Maka orang ni dia tahu. Dia kata, ya Rab, sebab apa saya dimasuk dalam syurga? Sebab apa diangkat peringkat saya dalam syurga? Padahal saya sangat tahu dan yakin kata pahala saya tak banyak. Sebaliknya pula dosa saya sangat-sangat banyak. Jikalau kira timai betul-betul, saya sah kata nak angkat peringkat dalam syurga. Syurga pun tak masuk. Sebab tu saya berasa heran. Sebab apa? Apa? Pucuk daripada mana? Ada. Maka Tuhan jawab. Saudara semua dengar baik-baik. Tuhan kata, ya, pada asal jika kira betul-betul akak tak masuk syurga. Kata nak akak peringkat lah syurga. Syurga pun tak masuk. Bahkan tempat kamu neraka. Sebab kamu dosa banyak, pahala tak banyak. Tetapi dengan sebab satu perkara, tetapi dengan sebab satu benda, satu ning yang waktu kamu ni pada asal kena masuk neraka tapi tak masuk. Yang waktu kamu pada asal tak masuk syurga, lepas tu dimasukkan dalam syurga.
Yang sebab asal kamu, pada asal kamu tidak diangkat peringkat, maka dengan sebab benda ni diangkat. Kalau gitu sebab satu ni ya kamu selamat daripada api neraka. Sebab satu ni ya kamu dimasukkan dalam syurga. Sebab satu ni ya diangkatkan peringkat kamu dalam syurga. Saudara semua. Satu ni ya. Maka dia tanya, ya Rabb, apa benda tu? Ya Allah, apa benda tu ya Allah? Ha? Maka dijawab kata apa? Benda ni ialah dengan bistighfari waladika lak. Dengan sebab anak kamu yang sentiasa duk tolong minta maaf bagi kamu. Anak kamu yang hidup tu tak ada buti-buti. Pagi dan petang, malam dan siang. Jika ia ingat, ia minta, ya Allah, ampunkanlah dosa ibu saya dan ayah saya ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah ibu saya dan ayah saya daripada api neraka ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah semua dosa ibu saya dan dosa bapa saya ya Allah. Nah, lagu tu minta, lepas minta, lepas semaya minta, belum semaya minta, pagi minta, malam minta. Maka yang minta, aku ampunkan dosa kamu. Yang minta pula, aku ampun pula dosa kamu. Yang minta lagi, aku ampun lagi dosa kamu. Yang minta lagi, aku ampun. Yang minta aku ampun. Yang minta aku ampun. Lagu itulah sehingga dosa yang banyak yang mu lakukan habis licin. Sebab anak kamu yang hidup tu. Lepas tu dia tak bukti lagi. Sebab dia tak tahu. Kata dosamu banyak mana? Habis tak habis lagi. Tapi selama dia boleh buat, dia buat. Allah, butungnya ibu ayah yang ada anak semacam ni. Allahu Akbar. Ni boleh tolong ibu dia, boleh tolong ayah dia yang wajib masuk neraka, dia tak masuk dengan sebab dia. Maka dia duk dia minta lagi ampun bagi kepada kamu. Maka aku memasuk kamu dalam syurga. Sebab apabila dosa ni diminta doa Tuhan ampun dosa, dia dosa ada Tuhan ampun. Tapi dah habis dosa, doa tu yang dipahala. Bui pahala akan masuk syurga. Lepas tu minta lagi, jadi pahala, maka dia pahala banyak diangkat. Pahala banyak diangkat begitu. Allahu Akbar. Betul. Orang yang ada anak semacam ni. Nah, kalau gitu saudara semua, saya anak, saudara anak, ibu-ibu ada ibu bapa, ayah-ayah walaupun tua tapi kita anak belaka. Kalau gitu semua saudara semua dan saudari, para ibu semua, para bapa semua. Nah, saya seru hari ini diri saya dan kepada saudara-saudari semua. Marilah kita jadi anak semacam orang itu. Marilah jadi anak yang dengan kita tolong minta maaf kepada ibu bapa kita, dengan Allah minta dengan Allah, itu apun dosa ibu kita, dosa ayah kita, jadi anak yang boleh mengeluarkan, boleh membebaskan, boleh menyelamatkan ibu kita, ayah kita daripada api neraka. Marilah kita jadi anak yang boleh memasukkan ibu kita, ayah kita dalam syurga. Marilah kita jadi anak yang mengangkatkan peringkat ibu kita, ayah kita dalam syurga. Marilah kita buat benda ni bersama, saudara semua. Kalau gitu, dengan kita membanyakkan kata apa ni? Kata Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Saudara semua, jikalau kita kata lagu ni, Allah, kita jadi anak sepupu anak dalam hadis tadi, kita akan menyelamatkan ibu kita daripada api neraka, dan bapa kita begitu juga. Kita akan jadi anak yang boleh memasukkan ibu kita, ayah kita dalam syurga, insya-Allah. Dan kita akan jadi anak yang boleh mengangkatkan peringkat ibu kita, ayah kita dalam syurga. Itu kelebihan yang pertama. Jikalau kita kata Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tapi tak madas kat tu dak. Tak madas kat tu dak. Ada kelebihan lain lagi. Apa kelebihan lain lagi? Jadi kita kata sekali kita dapat pahala beribu juta. Sekali kita kata dapat pahala ribu juta. Allahu Akbar. Bukan juta dak. Bukan ratus juta dak, bukan puluh juta dak, bukan ratus dak, bukan ribu juta insya-Allah.
Ribu-ribu juta. Lagu mana tu? Mari mana pahala tu? Gini saudara semua. Jadi makna hak kita kata saat ni tu, Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Makna dia, ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ampunkanlah dosa ibu bapa aku, ampunkanlah dosa orang muslimin muslimat yang mati dan yang hidup dan yang mati. Jadi semua orang Islam kita tolong minta maaf kepada orang Islam semua. Kita diri, buat apa kita, orang keluarga kita, orang Islam semua, lelaki dan perempuan, yang hidup dan yang mati. Maka hak hidup sekarang ni, 2,000 ล้าน คน orang Islam, 2,000 juta. Hak hidup dalam ni lebih kurang. Boleh dilebih dah kena 2,000 juta. Lepas tu hak hidup, hak mati dah. Banyak mana hak mati dah? Hak mati dah. Ambil masa kita ni siapa masa Nabi kita. Bahkan siapa Nabi Adam. Sebab dia orang Islam juga. Kalau gitu jumlah akal banyak, boleh hadir ribu-ribu juta. Puluh-puluh ribu juta orang Islam. Hak mati dah, hak hidup lah ni 2,000 juta. Kalau gitu kita kata sekali lagu tu Rabbi ghfirli, ya Allah ampunkan dosaku, wali walidayya, dan ibu bapa aku, walil muslimin wal muslimat, dan kepada orang Islam lelaki dan perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, dan sama ada yang hidup dan yang mati. Maka jika kita kata lagu tu, makna kata kita telah buat baik kepada semua orang Islam yang hidup dan yang mati. Maka apabila kita buat baik kepada orang, kita dapat pahala. Tu. Buat baik ke seorang, dapat pahala paling kurang. Kalau berganda 10. Maka ada hadis Nabi kata kan, man istaghfara, siapa yang tolong minta maaf, minta Tuhan ampun dosa siapa? Lil muslimina wal muslimat, apa lil mu'minina wal mu'minat. Tolong minta dengan Tuhan, beri Tuhan ampun dosa orang Islam, dan orang Islam sama ada lelaki dan perempuan semua. Kutibalahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Maka Tuhan beri pahala kepada kita sama banyak dengan jumlah orang tadi. Kalau orang 50,000 juta, maka kita dapat pahala 50,000 juta paling kurang. Saudara semua, kalau gitu besar tak pahala. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ni. Kita kena banyak kata benar-benar. Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sebab tu kita ikut kita kata. Dan jika kita tak pandai, kita tanya orang, tulis, ingat, lepas tu baca. Tu. Dan nanti saya nak apa ni? Nak buh dalam ni, dia panggil doa tu. Insya-Allah, nama doa ni doa tu. Kita boleh baca. Tu dia. Tapi lah ni tak ada nak tulis, Nanti tulis lepas ni saya tulis masuk. Siapa kelih dah boleh kelih yang mula kata doa lagu mana. Yang pertamanya kita boleh menyelamatkan ibu bapa kita daripada api neraka. Yang keduanya kita boleh memasukkan ibu kita bapa kita dalam syurga. Yang ketiganya boleh mengangkatkan peringkat ibu bapa kita dalam syurga. Yang keempatnya dapat pahala banyak, puluh-puluh ribu juta atau dalam sekali kita kata Allahu Akbar. Sebab tu berlombalah, berebutlah, bertewahlah, membanyakkanlah kita kata hak ning dalam hidup kita. We ada. Pagi we ada, petang we ada, siang we ada, malam we ada, saudara semua. Kerana ning lah puca bagi butung kita. Baik. Maka bab doa ni luah kita nak kacau, saudara semua. Tapi kita ambil benda hak kita duduk amati dengan dia, iaitu kita duk kecek, duk cari amal yang baik yang apabila kita buat kita selamat daripada api neraka. Maka yang pertama sedekah, yang kedua doa. Kalau gitu hak saning doa saning itu Rabbi ghfirli saning itu satu kelebihan. Hak ning hak saya akan royak ning saudara semua, hak ning paling istimewa. Saya minta benar-benar kita buat belaka. Jikalau kita semua benar-benar nak selamat daripada api neraka.
Jadi kalau kita benar-benar tak jumpa langsung dengan api neraka. Kita kena buat benar-benar ni. Nah, dengan doa ni. Apa tu doa tu, saudara semua? Iaitu dengan kita membanyakkan kata Allahumma ajirni minan nar ataupun Allahumma ajirna minan nar. Banyak kita kata dalam hidup kita. Lebih-lebih lagi setiap kali kita semaya, lepas pada kita wisalah, kita kata setiap kali kita semaya fardu. Setiap kali kita semaya fardu, kita katalah 7 kali Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni ataupun Allahumma ajirna, boleh kedua-dua. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali lepas maya zuhur. Lepas tu kata pula lepas maya asar, kata pula lepas maya maghrib, kata pula lepas maya isyak, kata pula lepas maya subuh. Satu. Yang kedua pula, kita kata pula dalam semaya kita. Hak tak ning luar semaya, lepas kita sudah semaya. Lepas tu kita kata dalam semaya pula. Kata tuju mana? Kata semua sekali paling kurang ketika kita sujud. Sujud pun tak kira. Semaya fardu ke, semaya sunat ke tak kira. Asal kita semaya, doakan dengan doa ni. Nah, ketika sujud. Allahumma ajirni minan nar. Nah, tu. Kalau gitu, semaya kita ni, jika fardu saja, tak campur dengan sunat. Nah, sehari semalam 17 rakaat. Maka setiap rakaat ada 2 kali sujud. Maka setiap rakaat 2 kali kita kata. Maka 5 waktu kita semaya 17 rakaat, kita kata 34 kali dah. Allahumma ajirni minan nar. Sekali dalam sujud tu. Maka doa le puasa Tuhan terima. Lebih-lebih lagi doa le sujud pada Tuhan kau terima lagi. Sebab Nabi kata doa yang Tuhan suka sekali dan cepat terima, doa seorang hamba ketika dia sujud. Saudara semua. Nah, kalau gitu kita semaya apa ni? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Maka kita kata Allahumma ajirni minan nar. Makna apa makna? Ya Allah, bebaskanlah aku daripada api neraka. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada api neraka. Jadi kita kata mulut kita bergerak, hati kita bergerak. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada api neraka. Kali, patut Allahu akbar. Sama ada semaya sore atau semaya berimeh. Nah, kata tu. Satu lah semaya tepat ya. Yang kedua pula, belum nak wisalah. Rakaat akhir sekali. Yang subuh rakaat yang kedua. Maya zuhur, maya asar, maya isyak, rakaat yang keempat. Belum nak wisalah. Maya maghrib, rakaat yang ketiga. Lepas daripada kita baca at-tahiyat sudah, nah, kita kata 3 kali. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Lepas tu, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada. Kalau semaya fardu saja, saudara semua, 5 waktu, 3 kali kata 15. Hak saning 34. Lepas semaya 7 kali 35 5 waktu. Dan jika semaya sunat atik, sehari-sehari kita kata beratus kali. Allahumma ajirni minan nar. Maka Tuhan tak terima ke mana? Tuhan tak terima ke mana? Tuhan tak terima ke mana? Cerak Tuhan terima. Paling puasa pula dah. Allahu akbar. Kalau gitu ibu-ibu katakan. Ambil gunalah amal yang saya rakyat ni. Bapak-bapak gunakan. Dan suruh anak kita buat. Jika kita dengar kita anak, suruh kak kita buat, suruh abang kita buat, suruh adik kita buat, suruh ibu kita buat, suruh ayah kita buat, suruh wara-wara kita buat. Nah, marilah kita buat benda ni bersama. Jikalau kita nak selamat daripada api neraka sungguh-sungguh dan benar-benar. Saudara semua. Allahu akbar. Saya ada satu cerita yang berlaku masa lama dah. Beratus tahun lepas mari. Jadi ada seorang ulama besar, dia mati. Dia ni ulama besar, orang berjuru. Nah, maka lepas dia mati, anak murid mimpi jumpa dia. Maka anak murid tanya oleh mimpi, wahai tuan guru kami, wahai tuan guru saya, nah bagaimana Tuhan balas kamu lepas daripada kamu mati ni? Maka jawab anak murid dia, jawab untuk guru dia, alhamdulillah, Tuhan ampun semua dosa saya dan menjadikan saya ahli syurga. Allah, alhamdulillah. Buat lagu tu, nah, tu guru dia tu, royak pula. Dia tahu, wahai anak murid aku, bahkan lepas daripada aku mati ni, Tuhan kata ke aku, kata mana? Wahai hamba aku, sebenar pun
aku dah merdekakan kamu, sebenar pun aku dah menyelamatkan kamu daripada api neraka sebelum kamu mati 20 tahun dah. Jadi mung tak mati lagi 20 tahun lagi mu nak mati, aku bebaskan kamu, merdekakan kamu daripada api neraka dah. Allahu akbar. Jadi belum dia mati 20 tahun dia hidup tu, nah dia merdeka dah daripada api neraka, dia jadi ahli syurga dah. Allahu akbar. Kita nak ada lagu tu, kita nak ada lagu tu, nak jadi orang yang duk hidup lagi, duk makan minum, duk pergi situ pergi sini, duk main dengan anak, duk ramai-ramai dengan ahli keluarga, tapi kita jadi ahli syurga dah. Tapi kita merdeka 100% daripada api neraka dah. Nak tak kita lagu tu? Rasanya kita nak belaka. Allah. Kalau gitu, apa amalan yang kita kena buat? Dia nak lagu tu. Ni. Lepas tu, ia pun tanya Tuhan, ya Rab, sebab apa? Sebab apa? Belum saya mati 20 tahun, saya merdeka daripada api neraka dah. Maka Tuhan katakan, sebab kamu banyak kata dalam hidup kamu sehari semalam, kamu banyak kata Allahumma ajirni minan nar. Allahu akbar. Ni kita nak saudara semua. Jadi lepas maya kamu kata, les maya kamu kata, kesujud kamu kata, belum bersalat kamu kata. Dengan sebab itulah aku terima doa kamu, maka aku merdekakan kamu daripada api neraka, maka aku menjadikan kamu ahli syurga. Saudara semua berlaku dengan orang ni. Maka siapa yang buat perbuatan supaya dia buat, berlaku dengan dia juga. Jika saya buat, insya-Allah berlaku dengan saya lagu tu juga. Jadi tak mati lagi, saya dah merdeka dah daripada api neraka. Tak mati lagi, saya ahli syurga dah. Saudara pun sama juga. Para ibu pun sama juga. Para bapa pun sama juga. Adik-adik abang sama juga. Jika kalau buat benda ni, nah insya-Allah, nah lebih-lebih lagi Ramadan, lebih-lebih lagi ni masalah ni kita puasa ni. Banyak kita kata. Malam kita kata, siang kita kata, pagi kita kata, petang kita kata, lepas maya kita kata, les maya kita kata, insya-Allah kita akan jadi seperti orang tu jadi. Tu. Maka ni kita nak ni. Hak ni yang kita cari-cari ni. Tu dia. Kalau gitu saudara semua, marilah kita semua buat benda ni. Dan buat benda hak tadi supaya tolong ibu kita, tolong bapa kita daripada jatuh dalam neraka, tolong ibu kita, tolong ayah kita supaya dia ahli syurga. Jadi hari ni kita ambil dua ni besar-besar. Lepas tu jangan lupa oleh doa kita, doa we Tuhan. Lepas daripada kita doa, we baik bagi diri kita, keluarga kita, doa gati, we Tuhan akan balas daripada kita semua. Supaya kita boleh hidup dengan bahagia, tak takut pergi kena-kena pun insya-Allah. Saudara semua. Itulah lebih kurang muzakarah kita pada hari ni. Tapi minta maaflah kakong sikit pada awal tadi. Maka masanya lebih lagi ni insya-Allah kita akan menjawab soalan yang ditanya oleh panggil saudara-saudara kita. Maka siapa yang ada soalan boleh nak tanya, tulis mari boleh. Tapi lah ni kita ambil dulu soalan hak ditanya dalam panggilan messenger. Maka kita klik dulu. Tak ada insya-Allah. Baik. Saudara semua, soalan pertama dia kata apa hukum mani lepas waktu asar? Jadi apabila masuk waktu asar, dekat nak gelap, boleh mani ke tak? Soalan dia tanya. Maka benda ni ramai orang tanya sebab tengah-tengah kata batal puasa dan macam-macam. Kalau gitu apa hukum? Kok mana sebenar? Jawabnya, saudara semua, mani lepas waktu asar ataupun dekat maghrib, dia kena kelih kepada kelakuan orang. Nak hukum sekaligus semua tak boleh. Jadi orang maning lepas waktu asar ni ia berbeza hukum daripada orang ke orang. Lagu mana? Jikalau orang ni tak ada berhajat kepada maning, dia tak ada kerja gapo, tak ada bau busuk gapo tubuh badan dia, duduk saja dia. Tapi maning supaya nak segar ya. Sebab lemah tarak ni. Maka maning sebab nak segar. Maka maning rupa lagu ni makruh, tak comel, tak molek. Tu.
Tapi tak batal puasa jika air tak masuk. Nah, tu. Kalau gitu batal, tidak batal tapi makruh jika mani nak segar. Nah, tu. Sebab apa? Sebab Tuhan suka nak lihat kesan-kesan ibadat daripada hamba dia. Nah, maka kesan ibadat tolong akak barang ke apa? Perlu stimah. Tuhan suka benar kelih tu. Kesan-kesan orang puasa nampak lemah, nampak tarak, nampak lapar, tu kesan. Maka Tuhan suka nak kelih kesan ni. Maka jika lagi dari maning, ya habis. Ya habis. Sebab itulah makruh tu. Nah, tu dia. Baik. Tetapi di sana ada juga orang yang ia berhajat kepada maning. Sebab apa? Ia khijau. Dia ngacemah, musuh bangang, mau sepang. Nak thomoh ni tu. Maka ia boleh maning supaya buai benda-benda tu. Sebab yang niat ia bukan nak mensegarkan dak kali. Ia nak menghilangkan busuk tu. Daripada khijau menyakur, khijau buat umur, khijau gapo doa cemar apa nak tangin nak batu nak semaya asal tak semaya lagi ni. Kena maning. Lagu tu tak apa, tak makruh pun. Batal kena kecil dah batal. Batal dak dulu dah maning tu. Tu. Itu hukum orang maning lepas orang panggil puak lepas asal. Jawabnya boleh jika berhajat, lepas tu makruh jika nak segar-segarkan. Baik. Soalan yang kedua, apa perkara yang perlu kita buat di masa sekarang? Masa sekarang ni, I boleh hadiah tanya, orang panggil masa Covid ni lah. Nah, maka jawapannya dalam huraian kita saat ni dah. Jawapan dia duduk ada dalam huraian yang kita kecek bab doa saat ni dah. Jadi selepas daripada benda kita perlu buat, kita jaga semaya biar kita dah puasa wi baik, wi comel, jaga anggota kita daripada buat dosa, jaga mata jangan buat dosa, jaga mulut jangan buat dosa, jaga telinga jangan buat dosa, dan jaga kaki tangan jangan buat dosa, dan memenuhkan masa dengan buat benda yang Tuhan suka, Tuhan redha daripada ibadat, membanyakkan baca Quran, membanyakkan sedekah, membanyakkan jaga semaya jemaah, dan buat baik-baik. Nah, lepas tu dalam masa yang sama benda yang kita perlu buat juganya, jangan menyakiti orang. Lepas tu banyak doa, Tuhan buka benda baik-baik kita boleh buat, Tuhan selamatkan kita daripada benda yang tak baik. Lepas tu doa masa Covid ni, Tuhan akan bala Covid cepat-cepat derah-derah daripada kita semua. Benda ni kita kena ruang pelang kita buat. Nah, tu jawapan dia, saudara semua. Lagi pula dia tanya kata, apa hikmah dilarang bersugi lepas daripada waktu zuhur? Apa hikmah? Nah, tu. Jawabnya, mazhab kita berbeza dengan mazhab yang lain. Mazhab kita Syafi'i makruh, tak batal puasa kalau tak masuk benda pas dalam. Nah, tapi makruh kita bersugi selepas daripada masuk waktu zuhur. Apabila masuk waktu zuhur, maka dah habis dah orang panggil apa? Masa sunat kita bersugi. Walaupun boleh bersugi tapi makruh dah lah jika lepas pada waktu zuhur. Makruh dah lah. Sebab apa tu? Apa hikmah? Sebabnya sebab saat ni lah Tuhan suka nak kelih kesan-kesan ibadat. Maka ibadat puasa, kesan-kesan dia nya tanda-tanda kata dia puasa ni apa? Nampak lemah, nampak tarak, nampak penat. Satu. Yang kedua pula, ni bau busuk mulut. Itu kesan ibadat. Sebab tu dia buruh gigi ya hilang, ya habis. Sebab itulah makruh kita pergi buruh gigi lepas daripada waktu zuhur. Dan mulut nak mula bau bila? Ni lepas zuhur. Pagi tak bau lagi pagi sebab kita baru makan tadi ya. Buruh gigi lagi ketika sahur tadi. Tapi dengan lama-lama hari zuhur, lepas tu tertidur hati ke? Maka yang nak bau dalam mulut kita. Ada. Sebagaimana orang mati syahid, tak boleh maning dia. Haram pula maning. Sebab apa? Sebab takut hilang kesan-kesan ibadat dia. Mana? Ini darah yang mati syahid. Tu dia. Sebab tu kena kafir lagu tu. Tak boleh maning pun. Tu. Maka qiyas dari situ juga kesan-kesan ibadat puasa, bau busuk mulut tak boleh menghilangkan. Sebab tu makruh jika kita bersugi, tapi kalau bersugi pun tak batal. Tak batal, tapi dia panggil makruh tak comel lah. Tu.
Sebab apa? Sebab tu yang kata Nabi dalam hadis, Nabi kata bermula busuk mulut orang yang puasa tu, nah, di sisi Tuhan sepakat sturi dah. Ai Tuhan suka, Tuhan redha. Allahu akbar. Patut kita nak Tuhan redha kita. Kita nak Tuhan kasih kita. Sebab tu kita pergi buat apa? Sebab Tuhan suka. Dan supaya kita isteri kita lah. Allah kita kena benar. Nah, jika dia pakai, dia panggil pakai baju ni enggak. Nah, kena kita sebab apa? Jangan di mata kita. Kita seronok. Nah, tiba-tiba dia tahu dah kita kena benar ni, tiba-tiba dia pergi pecah. Kita tak kena. Dia kena pakai lah, Pak. Kita kau cinta, kita akan kasih. Misalnya nak nampak gambar. Nah, itu dia. Maka begitulah Tuhan pun support. Nah, Tuhan kena pergi buat apa? Itulah hikmah. Sebab apa? Dilarang berhigi selepas daripada waktu zuhur. Nah, lagi soalan dia tanya kata, apa hukum kita sengaja buka puasa dengan makan minum kerana kita nak setubuh? Ni pelik sikit soalan dia. Nah, jadi tujuan yang besar dia nak buka puasa sebab dia nak setubuh, dia nak jimuk isteri dia. Tapi dia lari. Dia lari daripada buka puasa dengan setubuh, dia pergi buka puasa dengan makan dulu. Supaya apa? Supaya dia tak ada kena bayar kifarat. Puasa 2 boleh turut-turut. Itu dia. Maka apa hukum? Hukumnya dia panggil apa? Buka puasa ni ya haram semata dah. Sengaja buka puasa tak kira lah apa pun, ya haram. Tapi di sini comel ni comel. Ya buat kena. Ya buat kena. Bukan kita sengseng buka puasa dak ni. Tapi ya adalah orang-orang tu ya ada. Nah, kena-kena orang ni dia baru berumah tangga ke. Itu dia. Maka nafsu dia kuat, maka nak tak boleh. Bimbang takut duduk lagu ni lagi, pergi setubuh lalu dah. Menyebabkan dia batal puasa dah. Lepas tu buat dosa besar pula, lepas tu kena bayar kifarat pula. Qada 2 boleh turut-turut. Tu. Maka dia takut dia tak kuasa nak buat benda tu. Sebab tu pada lari situ, dia buka puasa, membatalkan puasa dengan memakai dulu. Hari-hari lah. Lepas tu dia setubuh tak ada apa, tak nak bayar kifarat. Tu dia. Kalau gitu, dia lari daripada hak dosa hak besar ataupun denda dia panggil qada tu hak berat, jadi qada hak ringan. Sehari saja. Walaupun cara buat tu membuka puasa dengan sengaja, dia haram dah, dosa dah. Tapi dia panggil apa? Lebih baik dia buka puasa dengan makan dulu daripada dengan setubuh lalu dah. Tu dia tu dia panggil. Lagi pula soalan belum tak nak jawab, ditanya oleh komen, jawapan dulu insya-Allah, masa pada lagi insya-Allah dia. Dia kata, adakah dapat pahala perempuan yang batal puasa dengan marihir? Ni nyanyi juga dah. Nyanyi perempuan sebab tempat-tempat jok di subuh. Ada lagi setengah je nak buka puasa, mari darah he, keluar darah he. Ataupun beranak, maka keluar darah nifas. Puasa ada. Kalau gitu nak kata, mari dekat-dekat 12 jam dah. Sikit nak buka puasa dia batal puasa. Maka masa dia puasa tu belum nak batal tu, belah-belah jam tu, puluh-puluh jam tu, dia dapat pahala ke tak? Tanya gitu. Jawabnya ya dapat. Tuhan tak mensia-siakan amal yang baik hamba dia. Jikalau hamba itu dalam ibadat, Tuhan beri pahala. Tu tulis tak bukti pahala. Apa patut habis ibadat maka bukti ketika tu bukti. Bukan kata batal puasa maka tak boleh pahala sikit mabuk puasa sehari ning. Bukan gitu dah. Boleh pahala sekadar dia puasa tu, tapi puasa dia tu batal tak sah, dia nak qada lah. Tapi pahala suku pahala. Bab kena qada suku, bab pahala suku. Maka Tuhan murah. Insya-Allah dia dapat pahala kalau dia puasa mari itu. Saudara. Maka janganlah kecil hati. Sebab Tuhan dia panggil apa tak zalim kepada hamba dia. Hamba dia buat ibadat, Tuhan bagi pahala. Dan soalan kita tanya kata, cara kita nak kira zakat berniaga, kira lagu mana? Nak kira masa mula niaga ni bila nak start, sebab ya zakat ni ya dua.
Syarat nak keluar zakat ia dua besar-besar saudara semua. Yang pertamanya ialah siapa nisab, iaitu harga mah 5 cuk ni. 5 kok sama lebih-lebih. Harga mah banyak mana? Kalau duit siapa tahap tu, siapa nisab pakai panggil. Kalau gitu syarat nak keluar zakat, yang pertama siapa nisab, yang kedua cukup haul, cukup masa, ai setahun. Setahun bulan Islam. Nah, tahun Islam hijrah. Tu. Maka zakat berniaga ia berbeza daripada zakat hipung harta sipar, duit sipar. Jadi duit sipar ni ia nak start haul, nak start masa dia nak berjalan cukup setahun tu. Bila nak start? Jawabnya duit yang kita sipar tu kena sampai tahap nisab dulu. Kena sampai tahap nisab dulu barulah start masa berjalan cukup setahun. Dengan makna jikalau duit kita tak sampai tahap nisab, iaitu harga mah 5 cuk ni, maka ia tak mula lagi. Tak ada rem lagi nak start, dia panggil haul tu. Tu tak mula. Selama tak cukup nisab, selama tu tak ada mula. Tapi cukup bila? Tu mula. Mula, start lah. Sampai setahun mai kira. Kira tak mana? Kira tak duit tu kurang ke kada patullah ke tambah. Dia kurang cukup tahap 4, jadi kurang pada nisab, tak wajib keluar. Ataupun duk patullah tak duk nisab tu, wajib keluar. Dan ataupun kalau lebih, wajib keluar. Itu duit sipar. Adapun niaga, tak. Niaga ada 2 syarat juga. Siapa nisab, cukup haul. Tapi ia berbeza daripada cara kira duit siparnya. Duit sipar ia mula start haul ketika cukup nisab. Duit tu cukup dulu baru start. Adapun niaga dah. Niaga apabila dia mula niaga maka start dah. Start haul. Walaupun duit tak sampai lagi tahap nisab. Tak sampai lagi tahap nisab. Misalnya learning berapa 5 cuk ni mah 25,000 sekut learning duk di 142,000 lebih kurang. Dia panggil nisab. Tu. Maka duit ia dan ia mula niaga tak sampai nisab. Duit ia ada 20,000 ya atau 30,000 ya duit ia. Tak sampai nisab. Tapi dia mula niaga pop start dah. Tak lah. Tak. Tiang. Bain cukup rak setahun mai kira. Mai kira kata duit barang yang niaga yang ada lagi dengan duit yang ia dapat tu hipung mari semua. Hipung dua tu siapa kedak nisab. Dia tak apa nisab tak wajib keluar. Dia tak apa nisab wajib keluar. Tu cara. Kalau gitu supaya di segi nisab dan haul tapi mula tak sama. Hak niaga bopia start niaga mula haludah tapi duit sipar dia tak akan mula selama tak hafal nisab. Itu ya. Tu faham insya-Allah. Baik. Adapun soalan ditanya dalam kombin ni, yang pertama dia kata orang belajar ilmu agama boleh terima zakat tiap-tiap orang ataupun tidak. Belajar ilmu agama dia tak ada duduk dalam asnaf yang lapar dak. Maka duit zakat ni orang yang keluar zakat dia kena bagi jikalau dia nak keluar sendiri dia kena keluar kepada 8 golongan orang. Adapun orang yang ada dalam kampung dia berapa asnaf keluar cara tu lah. Ataupun yang diserah kepada tu imam maka cukup. Hak tu lebih baik sekali. Sebab apa? Dia serah pak sah penuh dah zakat dia. Tak ada nak tapung tak nak biar kipa nama dak dah. Tapi kalau keluar diri, dewi tak kena, kena bayar mula tu. Tak sah lagi hak widah tu. Hak tu bahaya. Maka orang asnaf yang lapar tu siapa kata? Yang pertama orang fakir. Yang kedua orang miskin. Yang ketiga orang lekat hutang. Yang keempat hamba yang nak merdeka diri dia. Yang kelima muallaf. Yang keenam ibn sabil. Yang ketujuh orang fi sabilillah. Yang ke-8 apa lagi yang ke-8? Fakir, miskin, muallaf, hamba, orang lekat hutang, ibn sabil, atau fi sabilillah.
Ya tak marisa lagi. Kalau gitu, walaupun nata pelajar ilmu, ia tak masuk dalam lapai tu dak. Itu pada asal. Sebab apa? Bahawa dia kata, hatu fi sabilillah. Fi sabilillah pada asal dan hak sebenar ialah masalah perang. Masalah jihad. Bukan orang nuntut ilmu dak. Tetapi baiklah. Ada ulama yang kata boleh bui kepada fi sabilillah ni masuk juga orang mengajar, masuk juga orang menuntut. Orang menuntut ni qalu. Orang menuntut. Tapi kalau orang mengajar, hak ni ada okal. Babo, tapi kelih babo yang pakailah. Nah, babo yang ya panggil apa? Tafarruq sungguh. Jadi tak ada kerja, tak ada warga pengajar sekarang. Hasilnya tak ada. Ni boleh makan. Adapun babo yang ada kebun, ada hasil yang masuk, kaya, ni dia panggil apa? Kita tak ada nak buat gilah. Nah, tu dia kita utamakan orang susah tu lagi dia. Nah, ni kadang-kadang babo ada kereta 4 rutin dah. Kebun beratus rai, rumah besar, giwi pula. Nah, tu dia. Saya bukan kata nak pergi sekat situ dak ni, tapi kita nak bui pun dah. Bui pilihlah orang berhajat, orang yang patut kita bui. Nah, tu. Atau bapa yang tafarruq sungguh. Tak ada kerja apa dia. Ngajar sekarang. Tak ada hasil apa. Hak ni cerak boleh makan hak ni. Nah, tu. Baik. Adapun penuntut ilmu, kalau dia nak boleh makan pun dia bukan boleh makan di atas jalan fi sabilillah dak. Bahkan dia makan di atas fakir atau miskin. Atau boleh kat hotel dengan asnaf yang lain. Tapi pada galik orang mengaji ilmu ni, dia masuk ke balai dah, putus dah tadi pesangga orang tua dia, hidup pun dah, tak ada kerja apa, fakir tu dia. Jadi boleh dia terima zakat di atas fakir miskin, bukan sebab dia menuntut ilmu dak. Kena faham baik-baik. Kalau gitu, dia boleh terima zakat boleh, tapi di bawah naungi fakir dan miskin, bukan di bawah naungi fi sabilillah dak. Tu kena faham situ. Maka jika kita benar-benar pakai, tu dia boleh, tak ada masalah. Tu dia. Maka hak ni kita jawab dah. Mari dulu nunggu apa. Jadi hak ni kita kena orang panggil pun dia kata cula pelakat, kata apa ni? Larang semaya di masjid itu cenit. Maka hak ni boleh hadir kita faham silap kena. Hak saya tahunya dia larang semaya apa ni? Semaya tarawih dan semaya jemaah saja sebab orang ramai. Semaya fardu tak tahulah larang ke tapi sesedar. Tetapi kalau lari pun, misal kalau lari, maka apa hukum kita pergi semaya? Maka kita dah langgar perintah pemimpin. Maka pemimpin kalau dia suruh dengan benda baik, masalah umum, kita wajib taat. Maka deraka ke dia berdosa lah. Tu. Sebab tu, jikalau keluar daripada pemimpin bab agama, pak kita sini cula lah. Tu maka kita kena tunduk dan dia panggil buat ikut apa yang dia suruh. Itu dia. Tapi sini ni bukan semua ni pak kita sini ni. Dia taning tak lagi taning boleh semaya lagi jemaah, semaya lagi dia panggil tarawih, tapi kena ada matakan dia bingat sikit. Tu. Lepas tu taning dia ngut lama 2-3 hari lepas. Lepas tu hari ni tubik post kata dah semakna semaya mula pula tu. Dengan mana dia panggil pihak pemimpin harus izin bui. Sebab tu nak semaya pula tu. Itu dia. Kalau itu kita kena faham bersama. Tapi pada asal tu gitulah. Jikalau datang arahan daripada pemimpin, benar-benar sungguh kata tak boleh semaya sebab jaga maslahat supaya tak ada mengebak penyakit, maka ketika tu kita kena patuh, kena tunduk, kena terima, kena buat apa yang dia raya. Maka nak pergi semaya lagi tidak boleh. Kalau semaya pun semaya sah suku, tapi bab dosa, bab derhaka kepada pemimpin suku. Dia kena yak itu dua tu. Perempuan yang marihe, ia berdoa, adakah Tuhan terima doa? Ya terima, tidak ada masalah.
Perempuan yang marihir dia seperti perempuan biasa. Tapi ketika ning Tuhan lari ya semaya ya, lari ya puasa tu ya. Nah, dia tidak ada beza dengan orang yang lain. Sama. Nah, ia berdoa, ia boleh berzikir. Jadi ada 8 perkara hak agama lari ketika dia marihir. 8 perkara tu ya. Apa? Tak boleh semaya. Nah, tak boleh puasa, tak boleh masuk masjid, tak boleh baca Quran, tak boleh bawa Quran. Nah, lepas tu tidak apa ni? Tidak boleh tawaf. Lepas tu tak boleh setubuh. Lepas tu tak boleh istimta'. Tu laki tak boleh istimta' dia. Tu 8 perkara tu yang hak agama larang. Lain pada tu boleh belaka. Nak berzikir boleh, nak selawat boleh, nak berdoa boleh. Dan doa tu terima, tidak ada masalah. Nah, itu dia. Sebab tu perempuan yang marihir ataupun duduk dalam nifas kena faham baik-baik. Bukan kata aku duduk dalam nifas ni, aku duduk dalam mahir ni. Kalau gitu tak buat belaka-belaka, tinggal habis. Semaya dah, tak boleh semaya. Puasa dah sebab tak boleh puasa. Quran tak baca sebab tak boleh baca. Hak lain hak boleh buat tu. Nah, misalnya doa boleh buat, doa lah. Zikir boleh berzikir, zikirlah. Selawat ke Nabi boleh selawat, selawatlah. Sedekah boleh buat, sedekahlah. Jadi kita jangan ambil Quran sebab marihir ni tinggal belaka, jangan lagu tu. Nah, tu dia. Sebab tu kita perempuan kena ingat benar-benar. Sebab apa? Sebab orang kita, hak syaitan mudah nak masuk mari tipu kita, cuma kita mari ni. Sebab kita apa? Jauh dengan Tuhan. Sebab apa? Semaya beda, baca Quran ada. Tu. Sebab tu ketika kita mari ni lah kita kena sebut Tuhan banyak. Ketika kita mari ni lah kita selawat ke Nabi banyak. Ketika kita mari ni lah kita kena doa banyak. Saudara semua. Tu bagi faham kita semula. Nah. Apa ni? Salam. Cai zakat fitrah hailu. Tahun ni พร้อมกับระบุชื่อไหม tak payah soalan. Ke mana? Cai zakat fitrah bayar kita keluar zakat learning kan ada. Kita keluar zakat terah learning untuk anak kita. Lagu tu ke? Zakat fitrah ni masa harus keluar. Masa harus keluar zakat fitrah ni, nah, dia boleh keluar semenjak masuk Ramadan. Masuk Ramadan, siapa boleh keluar? Dia panggil boleh nak keluar dah. Tapi wajib dia ketika dia panggil apa ni? Ketika masuk hari raya ni. Wajib keluar ketika tu. Wajib keluar zakat ketika tu. Lah ni boleh keluar tak? Boleh. Nah, masuk Ramadan pak boleh nak keluar boleh dah. Itu dia. Maka jika kita nak keluar untuk anak kita lah ni boleh. Tak ada masalah, boleh. Untuk diri kita boleh. Kita sendiri. Nah, itu dia. Kalau gitu, itu soalan yang ditanya oleh komen. Dan jika saya jawab tak kena dengan kehendak, tu betul-betul tulis soalan semula. Saudara semua. Nah. Jadi saat ni kod lain. Ada kod lain. Jadi apa ni? Ya tu kena niat lagu mana? Cara keluar zakat fitrah untuk anak, nak niat lagu mana? Nah. Maka jikalau kita anak kita ramai, kena sebut nama lah. Ataupun hak yang pertama, yang kedua tak apa juga. We ada beza, we ta'yin. Tapi kalau sore tak ada kena rabut cu tak apa dah sebab sore tu anak kita. Tapi kalau ramai kena bezalah. Kata hak manasa, hak kakak ke, hak sulung ke, ataupun hak nama ni kena itulah. We ada beza hak mana sore. Tapi kalau sore saja kata anakku pun tak ada apa sebab ada sore tu ya. Nah, tu dia. Baik saudara semua, ini ialah muzakarah kita pada pertanding. Nah, tu maka bagi siapa yang ada soalan maka boleh lagi nak tanya tapi masa pun tak ada banyak mana dah. Nah, tu dia. Maka terima kasih
kepada semua saudara kita yang bersama daripada awal sampai kepada akhir. Maka kita beramallah bersama apa saya ayat saning. Jikalau kita benar-benar nak lari, nak selamat daripada api neraka, maka buatlah hak saya ayat saning. Insya-Allah saya sendiri, para ibu, para bapa, saudara-saudari, insya-Allah dengan bulan yang mulia semacam ni, dan kita buat sama-sama membanyakkan dan doa kita hal saya buat saat ni tu, insya-Allah kita selamat daripada api neraka, kita akan berjumpa dengan api neraka insya-Allah. Itu dia. Maka hari ni sekadar tu saja, sambung lagi esok hari insya-Allah. Itu. Maka hari ni saya sudah dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.